Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar, khususnya para pelajar lepasan SPM? Ini pelajar-pelajar cemerlang yang telah berjaya menamatkan SPM. Maka apakah tindakan selanjutnya setelah kita melepasi sijil pelajaran Malaysia? Apakah hala tuju yang perlu kita tahu? Ke manakah kita akan pergi selepas ini? Kita perlu menyambung pelajaran kita. Okey, ada banyak peluang selepas SPM. Tapi hari ini saya hanya nak menceritakan apa dia program tingkatan 6. Kelebihan program tingkatan 6. Mengapa kita memilih program tingkatan 6 ataupun sijil tinggi persekolahan Malaysia? Okay, ramai yang tahu, antaranya kos yang termurah. Ni kamu dekat dengan ibu bapa, sekolah pun dekat, jadi kosnya tidak banyak, mungkin 100 ataupun 200 setahun. Dari segi yuran PIB, yuran sekolah dan sebagainya. Tetapi sebelum kita masuk kepada program tingkatan 6, perkara pertama yang pelajar perlu fikirkan, kita masuk program tingkatan 6 dengan satu niat saja, itu untuk masuk universiti. Kita mahu melanjutkan pelajaran kita ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat ijazah pertama. Sebab tu saya kata STPM selangkah ke universiti. Sebab separuh kaki sudah berada di universiti, separuh kaki lagi berada di program tingkatan 6 ataupun pra-universiti. Jadi saya jelaskan apa yang saya katakan, mengapa saya katakan STPM itu selangkah ke universiti. Sebab bila anda skor 3.0 PNGK-nya ke atas, sudah pasti anda boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh universiti tempatan, oleh UPU, Unit Pusat Universiti, dan kamu boleh memilih universiti yang dibidang-bidangkan. Kalau lebih tinggi, maka sudah pasti peluang itu lebih cerah. Jadi teruskan bersama saya, Suku Sensei, untuk saya menghuraikan apakah sebenarnya program tingkatan 6 ataupun di peringkat pra-universiti, ataupun apakah dia sijil tinggi persekolahan Malaysia. Para pelajar, apabila kita ingin melanjutkan pelajaran kita ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat ijazah pertama, yang menapis kita untuk mengambil mana-mana program ataupun kursus di mana-mana universiti awam adalah unit pusat universiti. Jadi bahagian kemasukan universiti atau unit pusat universiti meletakkan lepasan STPM sebagai pilihan utama untuk mengikuti program di Instituti Pendidikan Tinggi Awam. Itu perkara yang pertama perlu pelajar faham. Kedua, lulusan STPM juga diterima masuk ke universiti luar negara, antaranya United Kingdom, Ireland, Scotland, Australia, New Zealand, India dan juga Singapura. Ini kerana keputusan STPM diiktiraf oleh Cambridge Assessment di United Kingdom. Okay, itu yang membezakan SPM dengan sijil tinggi persekolahan Malaysia. Sijil tinggi persekolahan Malaysia yang ada hari ini, tahun 2021, ada satu sijil tinggi persekolahan Malaysia yang baru yang dipanggil sistem modular, yang merupakan satu sijil terbuka. Calon boleh memilih mana-mana mata pelajaran. Dalam STPM ada 23 mata pelajaran, tetapi tertakluk kepada sukatan mata pelajaran tertentu dan apakah yang ditawarkan oleh sekolah ataupun pakej yang ditawarkan oleh setiap sekolah, sama di kolej, kolej tingkatan 6 ataupun pusat tingkatan 6. Jadi bergantung kepada pakej yang ditawarkan. Jadi bilangan maksimum mata pelajaran yang boleh diambil termasuk pengajian am adalah 5 mata pelajaran. Tetapi untuk layak ke universiti, memohon universiti, 4 mata pelajaran sudah mencukupi. Jadi fahamkan betul-betul, untuk tujuan kemasukan ke universiti pendidikan ataupun institut pendidikan tinggi awam,
keputusan yang terbaik bagi 4 mata pelajaran akan diambil kira, termasuk pengajian am. 4 itu termasuk pengajian. Jadi kamu pelajar boleh pilih 3 lagi subjek yang lain sama dengan pengajian am. Ini sebab pengajian am wajib, semua orang kena ambil dan mesti lulus penuh dalam mata pelajaran pengajian am. Ini sebagai syarat untuk masuk universiti. Dan syarat minimum untuk layak memohon kemasukan ke IPTA melalui unit pusat universiti adalah 2.0. Nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk mendapatkan minimum 2.0. Sudah layak untuk memohon masuk mana-mana universiti awam di Malaysia. Dan saya kata tadi, STPM juga diiktiraf di peringkat antarabangsa. Okey, jelas siapa pelajar? Okey, itulah kedudukan sijil tinggi persekolahan Malaysia yang akan pelajar ni yang menerima tawaran, yang memasang niat untuk melanjutkan pelajaran dalam program tingkatan 6 ini. Jadi fahamkanlah apa yang saya sampaikan ini. Okey, ini adalah berdasarkan pada pengalaman saya selama 30 tahun mengajar di peringkat sijil tinggi persekolahan Malaysia. Para pelajar, dalam program tingkatan 6 ini ada beberapa perkara yang pelajar perlu faham. Antaranya, bagaimanakah keputusan peperiksaan bagi setiap mata pelajaran dikeluarkan. Program tingkatan 6 melalui 3 semester ataupun 1 tahun setengah. 3 semester. Jadi keputusan peperiksaan akan dikeluarkan pada setiap semester. Setiap semester pertama, kita belajar di semester pertama, kita tamatkan pembelajaran kita di semester pertama dengan subjek yang kita ambil. Contohnya pengajian am, geografi, sejarah, bahasa Melayu. Jadi kita telah tamatkan semester pertama dan kita menghadapi peperiksaan di hujung 6 bulan selepas di akhir semester pertama tadi. Kita akan dapat keputusan nanti. Ini keputusan peperiksaan semester pertama. Dan selepas itu kita akan masuk semester kedua. Jadi peperiksaan semester kedua kita akan belajar juga balik mata pelajaran yang kita ambil tadi, tetapi dalam sukatan yang berbeza. Dan kita akan menghadapi peperiksaan lagi sebab kita belajar selama 6 bulan. Itu adalah peperiksaan semester kedua. Dan seterusnya kita akan masuk semester ketiga. Dan pelajar perlu ingat, antara semester 2 dan semester 3 ini ada mata pelajaran yang mengandungi kerja khusus sebagai ketersempat yang mesti wajib diselesaikan dan mesti lulus dengan baik. Okay, dia akan membantu pelajar untuk memperolehi markah keseluruhan yang baik. Nanti saya akan jelaskan cepat saja. Jadi secara umumnya peperiksaan ini 3 semester, semester 1, semester 2, semester 3 dan juga termasuk ketersempat iaitu kerja khusus, kajian lapangan dan sebagainya. Okey, ataupun PBS. Ni biasanya pelajar dah familiar dengan PBS. Okey, jadi itu peperiksaan kita akan hadapi. Kelebihan tingkatan semester 1, semester 2 pelajar boleh memperbaiki keputusan, boleh mengulang jika rasa tak puas hati. Semester pertama dapat B tolak, nak dapat A solid, maka boleh ambil lagi sekali untuk diperbaiki pada semester 3 nanti. Begitu juga keputusan semester kedua, tak puas hati, kita juga boleh baiki. Sebab gagal F, kita boleh baiki untuk dapatkan A. Jadi kita akan boleh memperbaiki keputusan kita. Jadi semester 1, semester 2 mempunyai ulangan. Pelajar boleh memperbaiki keputusan jika tidak puas hati. Nak ambil 4, 8, 2 semester, 8 nak ulang. Nanti campur pula semester 3, 12 kertas untuk diulang, untuk dihadapi pada semester 3. Jadi itu perlu difikirkan. Ini cari cara yang terbaik kita hadapi setiap semester itu, sebab 6 bulan itu kita hanya belajar sukatan yang berkaitan dengan 6 bulan. Kita selesaikan, kita ulang kaji sepenuhnya. Sebab tu saya selalu bercakap pada pelajar saya,
hari-hari adalah peperiksaan. Sebab kita nak menghadapi peperiksaan di hujung semester. Tak ada konsep honeymoon. Seperti di tingkatan 4, tingkatan 3, tidak ada. Setiap semester sangat penting sebab kita perlu mengumpul markah yang baik, grade yang baik di setiap semester. Jadi gabungan ketiga-tiga semester nanti bersama dengan markah kerja khusus akan membolehkan kita memperolehi markah keseluruhan yang baik. Jadi pelajar perlu memberi tumpuan sepenuhnya ketika berada di program tingkatan 6. Ingat kata-kata saya, hari-hari adalah peperiksaan. Jadi apa yang diajar oleh guru pada hari itu, kita perlu ulang kaji pada hari yang sama. Jangan tunggu last minute untuk ulang kaji. Sebulan, seminggu lagi terus. Tak boleh. Memang tak akan melepasi kelayakan. Ini untuk memperolehi grade yang baik dalam mata pelajaran yang kita ambil. Itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat dari segi peperiksaannya, pelajar yang mendapat A dalam setiap mata pelajaran yang mengambil sama ada 5 ataupun 4 mata pelajaran, dan dia dapat A solid setiap semester, sama ada dia ambil 4 atau 5. Kalau ambil 5, lagi baiklah tu. Sudah pasti pelajar ini akan terpilih sebagai pelajar terbaik STPM seluruh Malaysia. Nanti MPM akan beri anugerah. Itu satu lagi advantage, kelebihan. Jadi tapi kita nak melayakkan kita untuk masuk universiti, cukuplah 4 kertas. 4 paper saja kita ambil sudah mencukupi setiap semester untuk melayakkan kita memasuki universiti. 5 tu kalau kita rasa kita boleh tambah lagi. Ini untuk mengukuhkan kita punya grade. Dan kita yakin kita boleh memberi tumpuan lebih. Tapi 4 sudah mencukupi. Syarat umum 4 sudah mencukupi. Sebagai satu kaedah untuk memberi grade kepada keputusan keseluruhan pelajar. Biasanya identiti pelajar ambil 4 sahaja. Jelas para pelajar. Itu yang dikatakan program tingkatan 6. Peperiksaannya setiap semester bersama dengan satu kerja khusus, sama ada di semester kedua atau di semester ketiga, bergantung kepada mata pelajaran yang pelajar ambil. Mungkin ada pelajar yang berfikir, adakah perkataan ulangan dimasukkan dalam slip keputusan STPM? Jawapannya tidak. Sebab markah diambil kira dari semester pertama, semester kedua, semester ketiga. Kalau ada ulangan, pelajar itu ambil ulangan, dia akan mengulang. Dia boleh baki keputusan semester 1, ulangan 1. Dia nak membaki semester 2, ulangan 2. Bersama dengan kerja khusus, kajian lapangan ataupun PBS, sama ada di semester 2 ataupun semester 3. Kesemua itu dicampurkan markahnya. Setiap semester tu ada peratus. 23%, 22%, 29%, bergantung kepada mata pelajaran yang diambil oleh para pelajar. Keseluruhan itu akan dicampurkan. Jadi keputusan semester 1, semester 2, semester 3 dan kerja khusus akan memberi keputusan keseluruhan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran yang diambil di peringkat STPM. Jadi jika keputusan peperiksaan ulangan 1 pengajian am contohnya lebih baik daripada keputusan peperiksaan semester 1, maka pengajian am keputusan ulangan itu akan diambil sebagai markah yang terbaik untuk dimasukkan dalam keputusan keseluruhan. Ini daripada gabungan 3 semester campur dengan kerja khusus, lihat yang mana lebih baik. Kalau dia mengulang, ulangan 1 lebih baik, kita akan ambil markah daripada ulangan 1. Itu yang memberi keputusan keseluruhan. Jadi di sini ialah kelebihan tingkatan 6. Pelajar boleh memperbaiki keputusan di semester pertama dan juga semester kedua. Tapi ingat pelajar, mengapa kita perlu ulang kalau kita boleh skor setiap semester? Paling baik kita skor setiap semester, kita tidak perlu membuat ulangan. Kita hadapi satu semester demi semester. Kita skor setiap semester. Jadi senang, kita akan memperolehi markah keseluruhan yang baik. Ini akan membantu kita meringankan beban kita
di semester ketiga. Sebab ingat, semester ketiga tidak ada ulangan. Jadi semester ketiga tidak boleh perbaiki. Kalau dapat F semester ketiga, maka F lah keputusannya. Lepas itu kalau boleh semester 3 ini kita tidak mahu beban dengan banyak lagi kertas ulangan di semester 1 ataupun di semester 2 untuk diambil dalam semester 3. Pelajar perlu fikirkan itu. Study hari-hari, belajar hari-hari, setiap semester pastikan skor dalam SPM. Barulah mudah untuk kita melangkah ke universiti, membuat apa kursus yang kita nak, universiti mana yang kita nak pilih. Sebab kita telah memperolehi grade purata yang sangat baik. Kemudian kita boleh dapat 4.0, 4.0. Tidak mustahil para pelajar. Jika memberi tumpuan, jika memberi perhatian, jika membuat ulang kaji, mencari bahan, maka pelajar boleh skor setiap semester. Dengan dibantu oleh guru menunjukkan teknik yang betul, maka pelajar akan dapat menjawab soalan STPM dengan baik. Ramai orang kata STPM ini satu mata pelajaran yang sangat susah, paling susah di dunia. Memang susah lah kalau tak baca. Apa benda pun tak ada yang senang dalam dunia ni. Pergi matrik susah, pergi diploma, buat diploma di universiti awam susah. Pergi mana lagi sebelum buat ijazah pertama, semua susah, tak ada yang senang. Dia pelajar perlu memberi tumpuan. Kita berada di sekolah, cuma bezanya kamu berada di sekolah, bukan berada di kolej yang hebat, bukan berada di tempat yang hebat di matrik contoh, ataupun di peringkat APTA, buat diploma sebelum buat ijazah. Tapi di sekolah saja dengan kos yang paling murah, hampir dengan pelajar, dekat dengan ibu bapa, mudah untuk datang dan pergi balik ke sekolah. Sekarang dah tak pakai lagi uniform, pakai smart casual. Jadi pelajar hanya memberi tumpuan sepenuhnya kepada apa yang diajar oleh guru, bagaimana untuk mengulang kaji, apa yang perlu diulang kaji dan mesti ulang kaji setiap semester. Hadapilah kertas itu satu persatu, hadapilah semester demi semester dan buat kerja khusus dengan baik, skor kerja khusus, dan semua gabungan ini sudah pasti membolehkan pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dalam sijil tinggi persekolahan Malaysia. Ramai yang telah buktikan, ramai yang berjaya melalui STPM. Mereka akan terus melangkah ke peringkat ijazah pertama, selangkah ke universiti. Sebab satu langkah dah ada, separuh lagi je untuk angkat kaki masuk universiti dengan sijil tinggi persekolahan Malaysia. Jadi saya harap ini dapat membantu pelajar memahami apa sebenarnya sijil tinggi persekolahan Malaysia. Bukan senang, memang susah, tetapi kita perlu ulang kaji. Kita perlu ada strategi belajar yang betul, dan kita mesti memberi tumpuan dan mencari bahan, banyak membaca, barulah kita boleh melepasi sijil tinggi persekolahan Malaysia dan kita boleh melangkah terus ke universiti dan kita membuat ijazah pertama. Dalam masa 1 tahun setengah kita akan melangkah ke universiti membuat ijazah pertama. Kita boleh memilih kursus yang kita nak, kita boleh memilih IPTA yang kita mahu. Jadi itulah dia program tingkatan 6. Di mana pemeriksaannya dari semester pertama, semester kedua, semester ketiga, kerja khusus, dia akan memberi markah keseluruhan dan kita boleh memperbaiki keputusan kita di semester pertama ataupun semester kedua. Jelas Pak Pelajar? Okey, kita nak ambil peperiksaan yang saya katakan tadi, peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia, yang diuruskan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Satu lagi pelajar perlu fahamkan, perlu ingat bahawa di peringkat program tingkatan 6 ini ada 2 perkara. Pertama, sekolah, guru, pelajar, bangunan adalah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Satu lagi adalah bahagian penilaian dan pentafsiran di bawah Majlis Peperiksaan Malaysia ataupun MPM. Jadi perkara yang penting dari segi penilaian dan pentafsiran adalah dari segi bentuk pengujian dalam sistem pentafsiran di peringkat STPM. Pertama adalah ujian bertulis. Ini kalau kita lihat di setiap semester, pelajar akan menghadapi peperiksaan di seluruh Malaysia. Itu dipanggil peperiksaan awam.
di peringkat kebangsaan yang melalui peperiksaan bertulis ataupun ujian bertulis. Semua orang akan mengalami satu Malaysia dan diselaraskan oleh dan diuruskan dari segi sukatannya, dari segi peperiksaannya, dari pemeriksanya, semuanya daripada Majlis Peperiksaan Malaysia. Yang kedua adalah bentuk lisan, ujian lisan. Biasanya ini adalah muat, ujian untuk peperiksaan muat. Okey, muat penting untuk melayakkan, ni salah satu syarat untuk masuk ke universiti. Selepas nanti selain daripada STPM adalah muat. Peperiksaan muat juga akan diambil kira. Jadi pelajar juga akan mengambil muat di tingkatan 6. Mata pelajaran muat di peringkat tingkatan 6. Ini sebagai satu syarat penting untuk masuk ke universiti awam. Biasanya dalam muat ada ujian lisan. Satu lagi adalah kerja khusus, PBS yang saya katakan tadi, sama ada di semester kedua ataupun di semester ketiga. Dan bagi pelajar sains pula, aliran sains, maka dia ada kerja khusus, kerja-kerja yang perlu dibuat setiap semester. Ini kerja lapangan, uji eksperimen dan sebagainya untuk diselesaikan. Dan satu lagi dalam kerja khusus ini adanya perbentangan dan soal jawab ataupun viva. Okay, setelah menyelesaikan kerja khusus, para pelajar akan membentangkan kerja khusus tersebut. Okay, dan akan dinilai oleh guru sebagai penilai, pembimbing dan penilai kerja khusus tersebut. Okay, ini 4 peringkat pengujian dalam sistem pentadbiran Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia sebelum memberikan grade kepada pelajar di setiap keseluruhan nanti, secara keseluruhan. Ini daripada semester pertama, semester kedua, semester ketiga, kerja khusus dan markah keseluruhan. Okay, ini adalah sistem pentafsiran yang diguna pakai. Dan sistem ini disedia oleh Cambridge Assessment daripada United Kingdom. Ini sepatutnya dia mendapat pengiktirafan di peringkat dunia dari segi persijilan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Lepas tu saya kata kita tak boleh kaji, tidak boleh mengulang kaji, baca seminggu sebelum periksa. Sorry lah, memang tak boleh. Okay, kita perlu bersedia dari awal, dari hari pertama PDP ataupun sekarang PDPR. Pelajar perlu memberi tumpuan, memberi ulang kaji, membuat revision, mencari bahan, mencari lagi sumber-sumber untuk mengukuhkan kefahaman. Itulah strategi yang penting untuk melayakkan kita mendapat keputusan yang baik. Jadi kalau kita hanya tunggu last minute untuk ulang kaji, untuk menghadapi periksa, periksa lama lagi, 3 bulan lagi periksa, sebulan lagi periksa, seminggu lagi masih boleh ulang kaji, pelajar tidak akan berjaya. Saya cakap STPM kita mesti bersedia dari awal, bukan belajar last minute. Satu lagi perkara penting dalam penilaian dan pentafsiran Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia adalah jenis-jenis soalan yang terdapat dalam mata pelajaran yang ditawarkan di peringkat STPM. Ada 3 jenis. Pertama, aneka pilihan. Ini soalan objektif A, B, C, D. Ini seperti yang pelajar buat di peringkat STPM. Yang kedua, soalan esei. Rata-rata di peringkat STPM soalannya berbentuk esei, khususnya mata pelajaran kemanusiaan ataupun sains sosial. Dan juga ada yang menggunakan soalan struktur, seperti di peringkat SPM. Jadi kebanyakan soalan adalah soalan esei. Jadi sebab tu bila kita menjawab soalan esei, sudah pasti kita mesti mempunyai pengetahuan yang baik, daripada fakta yang banyak. Kita boleh menghuraikan, berhujah, membuat analisis terhadap fakta. Itulah di peringkat STPM. Kita ada fakta, kita tak boleh sebut saja, tapi kita perlu jelaskan fakta tersebut. Itu membezakannya dengan Sijil Peperiksaan Malaysia ataupun SPM. Di peringkat STP ada fakta, kena jelaskan fakta itu, kena huraikan fakta itu, beri contoh fakta tersebut, kembangkan fakta tersebut, dan menjawab kehendak soalan. Barulah dikatakan satu esei yang baik dan menjawab soalan di peringkat STPM. Jadi itu membezakannya. Jadi pelajar kena beri tumpuan dekat situ. Sebab tu saya kata kita perlu membuat ulang kaji, perlu membaca banyak bahan, kita perlu mencari pelbagai sumber untuk mengukuhkan kefahaman kita terhadap sesuatu tajuk yang kita belajar dalam setiap mata pelajaran yang kita ambil. Dalam masa 6 bulan, kita perlu bersedia untuk menghadapi peperiksaan di akhir semester. Kalau kita lihat soalan-soalan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia dalam sistem modular ini, bermula tahun 2013
sekarang dah 2021 para pelajar. Jadi sudah pasti soalan yang tinggal sekarang soalan yang kebat. Kebat ke. Okey. Yang pertama, elemen kebat diserapkan dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia. Yang kedua, 30 hingga 40% daripada soalan STPM adalah soalan kebat. Jadi unsur kebat dalam peperiksaan STPM berdasarkan taksonomi Bloom. Okey. Ini antara prinsip yang ada. Cuma yang saya nak ingatkan kepada pelajar di sini, dalam sijil tinggi persekolahan Malaysia, soalan sudah pasti sekarang dah tahun 2021. Daripada 2013 soalan dah semakin sukar sebab aras ni sudah semakin tinggi. Namun setiap soalan dari segi prinsip penilaian atau pentafsirannya memberi peluang, memberi kelebihan yang sama, kesukaran yang sama di setiap soalan. Kalau ada 6 soalan, ke-66 arasnya adalah sama. Okey, ke-66 kesukarannya juga adalah sama. Kalau kebat, semuanya sebab kebat. Kalau sederhana, semuanya sederhana. Kalau sukar, semuanya sukar. Okey, itulah soalan di peringkat STPM. Satu perkara lagi dari segi penilaian dan pentafsiran adalah kerja khusus. Okay, tadi saya dah sebut kerja khusus ataupun kertas 4, 9204, 9404, 9104, 9004 dan sebagainya. Jadi kertas 4 itu adalah kerja khusus. Ada 5 jenis. Pertama, penulisan ilmiah, iaitu bagi mata pelajaran pengajian am, bahasa Melayu, sejarah, syariah, usuluddin. Kerja khusus itu dipanggil penulisan ilmiah. Yang kedua, amali. Okey, pelajar-pelajar sains terutamanya, sains tulen. Okey, ada amali yang mereka mesti buat di makmal. Okey, fizik, biologi, kimia. Kerja khusus yang ketiga adalah projek, seperti projek dalam mata pelajaran ICT, mata pelajaran seni visual. Mereka akan membuat satu projek berkaitan dengan mata pelajaran tersebut dan dia akan memberi markah yang dipanggil kertas 4. Dan satu lagi yang keempat adalah kerja lapangan. Tulisan kerja lapangan dalam kerja khusus itu dipanggil kerja lapangan. Dibuat oleh pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran geografi. Dan satu lagi adalah kajian kes. Terutamanya bagi mata pelajaran pengajian perniagaan. Yang akan membuat kerja khusus yang dipanggil kajian kes. Inilah 5 contoh, 5 bentuk kerja khusus dalam sistem pentafsiran di peringkat sijil tinggi persekolahan Malaysia. Berdasarkan pakej mata pelajaran yang kamu ambil. Dan semua orang kena ambil sebab kerja khusus ini wajib. Dan dari segi keberatan, dari segi pengurusannya sama seperti peperiksaan bertulis di semester pertama, semester kedua, ulangan 1, ulangan 2, semester 3, sama tarafnya dengan kerja khusus dalam sistem pentafsiran sijil tinggi persekolahan Malaysia. Dapat A pengajian am tapi tak buat kerja khusus, gagal. Sebab kerja khusus ini wajib dan mesti dilaksanakan sebab dia adalah sebahagian daripada keseluruhan markah bagi pengajian am dan juga mata pelajaran yang lain. Okey pelajar, mari kita lihat contoh pencapaian keseluruhan calon-calon STPM. Saya bagi contoh sijil tinggi persekolahan Malaysia, keputusan peperiksaan STPM tahun 2019. Contoh. Okey, yang pertama, ruangan yang pertama itu adalah pusat peperiksaan. Kedua, calon, nama calon A, X, Y, B, D. Okey, nombor kad penalan. Okey, ini keputusan dia. Semester 1 900 pengajian am A, 910 A, 912 A, 940 sejarah A, 942 geografi A. Dia ambil 5 mata pelajaran. Okey, dia dapat A. Satu saja A tolak. Grade purata dia adalah 3.92. Sayang dia tak dapat 4 flat sebab dia ada A minus. A tolak.
Jadi dia tak dapat 4.0. Ni dia tak dapat 4.0. Ni tak dapat 4 plan. Contoh yang kedua, calon X dia ambil 4 subjek, semua B. 3, 2 B tolak, 2 B. Jadi grade puratanya 2.84. Calon Y, kalau kita tengok calon Y, 1 B, 1 D, 1 C tolak, 1 C campur, dia dapat 2.0. 2.0 saya kata tadi layak untuk mohon universiti. Ni mohon UPU. Ni layak. Ni tengoklah khusus. Nanti bila buka masuk saya dalam UPU, dia akan beri senarai khusus dari universiti yang layak dipohon oleh calon tersebut. Okey, kalau yang di bawah ni contoh B, contoh D ni kurang baik kalau pelajar lihat grade purata mereka hanya 1.33 ataupun 1.08. Okey, semua gagal. Ni contoh yang bawah sekali itu, calon D semua gagal. Okey, ini contoh. Okey, grade akhir STPM menggunakan CGPA ataupun PNGK. Okey, daripada setiap semester kalau dia baiki, dia ada markah ulangan, okey, dia akan letak ulangan. Jadi dia akan mendapat grade purata. Okey, contoh ini pelajar. Cuba lihat contoh yang saya bagikan. Kita baiki keputusan semester 1 dan semester 2. Kesannya kepada grade keseluruhan. Saya bagi contoh. SEM 1 dapat F. Ulangan dibaiki keputusan dia yang F tadi, dia dapat B+. SEM 2 dia dapat F. Dia baiki ulangan di semester SEM 2, dia dapat C+. SEM 3 dia dapat F. Kerja khusus dia dapat A. Keseluruhan dia dapat B tolak dalam mata pelajaran tersebut. Jadi grade puratanya 2.67. Okey. Okeylah. Baik juga keputusan dia. Satu lagi contoh. Semester 1 dia dapat D. Ulangan dia dapat B. Semester 2 D. Ulangan dapat C+. Tapi semester 3 dia F. Kerja khusus dia A. Dapat C+, 2.33. Ini contoh. Mungkin ada yang dapat lebih baik daripada ini. Okay, dengan dia membaiki keputusan ni, dia dapat 3.97, 3.57 dan sebagainya. Okay, dengan membantu keputusan itu boleh dibaiki melalui ulangan semester 1 dan semester 2. Cuma saya kata tadi, kalau boleh elakkan mengulang. Sebab kalau kita dapat skor dengan baik setiap semester, kita tidak perlu berulang di semester 3. Di kertas kita tidak bertambah di semester 3. Sebab saya bagi contoh, SEM 3 kita ada 4 kertas. Pelajar mengulang SEM 2 2 kertas. SEM 1 2 kertas, ada 4 kertas. Campur dengan 4 kertas lagi di semester 3. Jadi 8 kertas perlu dihadapi dalam semester 3. Sedangkan kalau pelajar skor setiap semester, mungkin pelajar perlu ulang 1 saja di semester 3. Jadi dia ada 5 subjek saja di semester 3. Sudah pasti dapat memberi tumpuan yang lebih dan dapat memberi keputusan yang lebih baik. Jadi ingat itu para pelajar. Okay? Walaupun kita ada peluang untuk membaiki keputusan, ni kalau boleh kita skor setiap semester untuk membolehkan kita mendapat markah yang baik setiap semester. Dan biasanya bila kita skor semester pertama, kita akan semakin bersemangat untuk skor di semester kedua dan seterusnya di semester ketiga. Semester ketiga semua pelajar rajin, sebab itulah semester yang akhir. Tak ada pilihan lain dah, nak pergi mana dah. Kena habiskan STPM ini. Sebab itulah tinggal dalam masa 6 bulan. Pada masa itu saya lihat semua pelajar bersungguh-sungguh, bertungkul lumus. Kalau yang mengulang 8 subjek pun mereka akan buat sungguh-sungguh, dan mereka boleh berjaya. Sebab itu saya kata, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 daya. Dan tidak ada yang mudah dalam dunia ini. Untuk berjaya, kita perlu berusaha. Kita perlu melalui sukar, melalui kesukaran, melalui pahit jetih sebelum kita berjaya. Mungkin ada orang tertentu, 1 dari 1 juta, yang sangat mudah. Itu kelebihan yang dimiliki, yang diberikan. Okay? Itu kelebihan pada masing-masing. Tapi kalau kita pelajar yang biasa, yang sederhana, kita perlu berusaha. Kita perlu banyak membaca, perlu mencari bahan. Kita selalu bertanya pada guru. Kita selalu membuat latihan yang diberikan. Saya percaya, saya pasti anda boleh berjaya. Okay? Pengalaman saya menunjukkan seperti itu. Ramai pelajar saya berjaya
Walaupun mereka terpaksa mengulang 8 mata pelajaran di semester 3, tetapi oleh kerana kerajinan, keinginan, kemahuan untuk masuk universiti, maka mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk memperoleh kecemerlangan. Jadi kalau dia dapat membuat setiap semester, sudah pasti dia akan mendapat keputusan yang lebih baik. Okey pelajar, itu saja yang saya nak terangkan pada pelajar lepasan SPM yang akan menyambung pelajaran di program tingkatan 6 di peringkat sijil tinggi persekolahan Malaysia. Fikir-fikirkanlah apa yang saya sampaikan, fahamkan, tanamkan niat, kuatkan semangat, satukan hati untuk mendapat keputusan cemerlang untuk diri kamu, untuk ibu bapa kamu, dan untuk untuk sekolah tempat kamu menuntut ilmu, dan juga untuk guru yang mengajar kamu. Jadi selamat maju jaya. Cuba fikir-fikirkan, pertama sekali tanamkan niat di dalam hati masuk tingkatan 6 untuk masuk universiti. Saya akan belajar setiap hari untuk memastikan saya skor setiap semester. Okey, selamat maju jaya. Jumpa lagi. Okey, saya harap ni semua calon-calon kohort 2021-2022 ini dia akan dapat keputusan cemerlang dalam sijil tinggi persekolahan Malaysia. Jadi kalau kamu meneruskan dalam program ini, kamu telah membuat satu pilihan yang tepat. Ingatkan kata saya, tidak ada satu pun yang senang dalam dunia ini. Semuanya kita perlu berusaha. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah